Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam pada semua penonton Garasi. Selamat Hari Raya, Eid Mubarak. Hari ini Hari Raya yang ketiga, 3 Syawal, bersamaan dengan 15 Mei sama 2021. Anda tengok tajuk yang telah disediakan oleh Mahfuz, iaitu Tajriah Nakbah 15 Mei 1948. Itu yang akan kita bincang ini sambil kita update juga suasana di Palestin, di tengah-tengah kegairahan, pelbagai-bagai maklumat yang mengalir, pelbagai-bagai perkongsian yang dibuat, pelbagai-bagai visual dan juga pelbagai foto yang dikongsikan. Kerana hari ini adalah hari yang ke-6 berturut-turut Israel membedil bandar Gaza, dan serangan yang baru adalah membabitkan Khan Yunis. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sampai sebelum saya live ni, jumlah kematian adalah 139 warga Palestin, dan ada 13, yang 139 adalah yang di Gaza, manakala di bandar-bandar di tebing barat juga berlaku kebangkitan, walaupun jumlahnya tak besar, tapi ada kebangkitan berlaku, terutamanya di Nablus dan Ramallah. Ada 13 korban yang dibunuh oleh tentera Israel. Pengeboman terus berlaku, pembedilan terus berlaku hari ini. Kalau saudara nak follow mudah dan mendapat maklumat yang tepat, kerana sumbernya datang daripada mereka yang berada di lokasi. Follow saja Gaza Under Attack Update Al Jazeera. Itu yang terbaik, kerana saya follow semua, ada Guardian dan semua, tapi Al Jazeera lebih tepat kerana keempat-empat wartawan, termasuk Arwah Ibrahim, wartawan yang terkenal itu, sedang berada di dalam kawasan Gaza. Bangunan yang saudara lihat yang roboh tinggi tu, jaraknya hanya 200 meter daripada bilik berita Gaza. Memandangkan kelihatannya seperti Al Jazeera saja yang memberi laporan memihak kepada Palestin. Jadi saya saran saudara mengambil laporan daripada Al Jazeera. Kerana DW di Jerman juga menggunakan laporan Al Jazeera. India Times juga menggunakan laporan Al Jazeera. Bagi akhbar-akhbar dan media yang memilih untuk mendapat laporan yang lebih signifikan dalam isu kemanusiaan, ramai yang memetik semula laporan Al Jazeera. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan, rundingan sedang dijalankan sekarang secara senyap. Ini adalah mengikut laporan daripada Al Jazeera yang memetik laporan risik yang diberikan oleh risik Arab Saudi, risik daripada Mesir. Pada hari raya pertama dan hari raya kedua, delegasi Mesir dan juga delegasi Israel bertemu dan mengadakan perbincangan, tetapi tiada keputusan yang dapat dibuat kerana Mesir merujuk kembali butir rundingan kepada Hamas yang menguasai Gaza, di mana antara butir rundingan yang tak diterima oleh Hamas adalah Israel hanya akan menghentikan serangan, termasuk serangan darat yang sekarang ditunda. Sepatutnya serangan darat berlaku pada pagi Aidilfitri, di mana batalion artileri yang telah membuat pengeboman dan batalion udara yang telah membuat pengeboman patutnya disayur oleh pasukan kereta kebal dan batalion darat untuk menjadikan tempur darat ke darat. Sepatutnya dilancarkan pada 9 pagi Hari Raya Aidilfitri, tetapi dihentikan kerana Mesir memohon tempoh untuk meneruskan rundingan. Dalam rundingan tersebut yang sekarang dirujuk kembali kepada Hamas, dan saya yakin Hamas akan menolaknya kerana Israel menuntut senarai nama pemimpin Hamas yang dikehendaki kerana dianggap sebagai teroris diserahkan sebagai rundingan, sebagai pertukaran untuk Israel menghentikan serangan. Jadi saya fikir daripada kenyataan Ismail Haniyeh, sama ada anda berundur dan keamanan dicapai ataupun anda marah dan kami bertempur, adalah kata yang jelas bahawa Hamas menolak rundingan tersebut. Tapi kerajaan Mesir masih lagi berusaha dengan menahan serangan darat. Saya tak fikir apa kata dua yang dikeluarkan oleh Presiden Al-Sisi, tetapi serangan darat yang diumumkan oleh Gantz yang akan dilancarkan sepatutnya pada 9 pagi pada hari raya pertama berhenti. Jadi Israel hanya meneruskan tembakan artileri dan juga serangan jet pejuang daripada udara dan tembakan roket daripada darat ke darat, manakala Hamas melancarkan 1,300 serangan roket pada hari pertama, tapi tiada angka roket yang dilancarkan pada hari seterusnya. Secara puratanya tuan-tuan, saya boleh bagi tahu kata sekiranya sehari dua ni tiada gencatan senjata yang dapat dibuat, dan sekiranya Hamas terus melancarkan roket, kita akan melihat pertempuran darat yang lebih besar. Kalau saudara lihat skala pengeboman yang dilancarkan oleh Israel adalah lebih besar daripada pengeboman yang dilakukan pada tahun 2014 ketika berlaku pertempuran akibat serangan roket dia.
Jadi itu saya update saudara untuk hari ini. Saya jelaskan juga pada saudara, tiada mana-mana negara yang menghantar angkatan tentera yang berada di bumi Palestin. Berarti visual yang saudara lihat tentang tentera Turki, visual yang saudara lihat tentang tentera Makedonia adalah visual palsu. Untuk pengetahuan saudara, untuk memasuki bumi, kalau saudara lihat map untuk memasuki bumi Israel, tak mudah tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat bahawa kalaulah berlaku pertempuran, dia adalah pertempuran udara ke udara ataupun pertempuran laut ke darat. Kalaulah kalaulah Turki berhajat untuk menyerang. Tapi untuk pengetahuan saudara juga, kalau saudara lihat wawancara Mehdi Hasan, saya sarankan saudara melihat wawancara Mehdi Hasan Al Jazeera dengan bekas Menteri Luar, bekas Timbalan Menteri Luar Israel. Itu mengenai data jumlah peluru berpandu yang dimiliki oleh Israel. Untuk mengetahui saudara, Israel memiliki peluru berpandu yang berkuasa nuklear. Ini bukan rahsia. Intelijen Amerika sendiri pernah menyebutnya antara 80 kepala peledak hingga 400 kepala peledak. Iran melaporkannya dengan angka 500 kepala peledak. Tetapi sumber daripada Reuters, saya ambil yang Reuters, selalu bila ada benda ni saya akan cari yang paling berkecuali, iaitu Reuters memberitahu antara 150 hingga 250 kepala peledak nuklear. Untuk pengetahuan saudara juga bahawa hingga sekarang, tiada mana-mana negara menghantar angkatannya kecuali 3 peluru telah dilancarkan daripada sempadan Bekaa Valley. Berarti telah dilancarkan oleh pejuang Hizbollah. Ini diakui, laporannya telah pun dimuat naik. Tetapi Lebanon telah memberi amaran kepada tentera Hizbollah kerana Hizbollah memerintah wilayahnya di utara, di selatan Lebanon berasingan. Walaupun Hizbollah dan juga Lebanon bersatu membina sebuah kerajaan campuran, tetapi Hizbollah mempunyai kuasa otoriti ataupun otonomi. Jadi Lebanon telah memberi amaran kepada Hizbollah untuk tidak campur tangan kerana bimbang serangan balas yang akan dilancarkan oleh Israel. Kerana pada tahun 2008 bermula pada 28 hari bulan Julai hingga 2 hari bulan September 2008 telah berlaku peperangan di antara Lebanon, Hizbollah dan juga Israel. Di mana Israel telah mengambil langkah bukan sahaja mengebom kawasan Hizbollah, tapi Israel telah mengambil langkah hingga mengebom ke kawasan di Beirut, bandar. Ini saya cerita kepada saudara kerana saya berada di sana pada hari ke-28 hinggalah hari terakhir perang, iaitu hari ke-32 apabila gencatan senjata dicapai. Di mana bom yang digunakan oleh jet pejuang Israel adalah bom 50 kg yang belum lagi digunakan di Gaza. Kerana radius bagi bom 50 kg adalah 4 km radius kemusnahannya. Itu adalah radius yang lebih besar. Bom yang digunakan sekarang adalah skala yang lebih kecil. Saya update juga kepada saudara bahawa hingga hari ini hanya Hizbollah saja yang melancarkan 3 peluru pandu dari sempadan, 3 roket daripada sempadan Bekaa Valley dari Fatimah Gate. Sekiranya Syria tidak berperang pada tahun 2012 hingga sekarang, Hizbollah akan mendapat bekalan senjata yang mudah, iaitu senjata teknologi tinggi daripada Iran. Tetapi sejak Syria berperang, laluan untuk membawa masuk senjata yang dipindahkan daripada Iran melalui bumi Syria dan kemudian diselinap masuk ke Lebanon dan dihantar kepada Hizbollah terhenti sama sekali. Kerana Hizbollah juga mempunyai pelancar roket yang berkualiti tinggi. Saya pernah melihat tapak dan saya pernah melihat bagaimana roket ini berfungsi, yang ditanam dalam perut bumi dan dikeluarkan. Pelancar roketnya jauh lebih baik, 3 kali atau 4 kali lebih baik daripada pelancar roket yang dimiliki oleh pasukan Hamas ataupun Brigade Al-Qassam. Cuma roketnya masih lagi tak mampu sampai ke Tel Aviv kerana kedudukan sempadan selatan Lebanon dan Tel Aviv begitu jauh berbanding daripada Gaza ke Tel Aviv. Roket yang sekarang dilancarkan daripada Gaza hanya jatuh di Ashkelon ataupun dikenali sebagai Ashkelon. Itu bandar tempat lahirnya pemimpin terkenal Hamas, itu Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin dilahirkan di Ashkelon, keluarganya dihalau keluar, kemudian dia berpindah ke Gaza. Itu jarak yang paling dekat yang mengorbankan 6 warga Israel dan seorang warga India yang bekerja di Israel. Itu fakta dan datanya untuk saudara tahu. Jadi gambar-gambar mengenai peluru balistik daripada Iran adalah berita-berita palsu yang tak masuk di akal untuk kita faham bahawa dalam laluan darat untuk menggerakkan senjata balistik Iran yang berskala besar, dia boleh musnahkan separuh jalan. Berarti apa saja pergerakan aneh daripada Iran untuk merentas Syria dan sampai ke mana-mana tempat untuk melancarkannya, ia dapat dikesan oleh satelit angkasa. Itu yang saya nak jelas pada saudara bahawa di tengah-tengah kegairahan saudara berkongsi maklumat, saya fahamlah semua orang bersemangat. Tetapi inilah kita lihat fakta dan data kerana ini bukanlah perang baru. Ini adalah perang yang kelima
Kalau ikut intifada, ada 2 intifada tahun 87 hingga 1963. Kemudian ada lagi satu intifada 2000 hingga 2005. Perang terbuka 2008-2009 yang disebut intifada tapi tidak diisytiharkan. Jadi intifada hanya 2 aja. Ada satu lagi perang terbuka yang panjang, iaitu daripada Disember 2008 hingga Januari 2009. Kemudian ada lagi satu serangan yang dilancarkan pada tahun 2014. Sehingga itu dalam tempoh 7 tahun Israel tidak pernah melancarkan serangan berskala tinggi ke atas Gaza kecuali pelancaran sekarang. Ramai juga yang bertanya apa sebenarnya berlaku dalam perang ni. Dia ada 3 faktor yang mendorong kepada perang ni berlaku. Pertama adalah kerana perintah Mahkamah Tinggi Israel yang memutuskan perkampungan Sheikh Jarrah yang diduduki oleh 26 keluarga Islam. Mereka lawan di mahkamah kes ni, tapi Mahkamah Israel sudah tentulah membuat keputusan memihak kepada pendatang Israel. Berarti keputusan mahkamah pada Januari telah memutuskan kawasan Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah ni tuan-tuan, dia menjadi sentimen yang besar kepada umat Islam kerana dia adalah sebahagian daripada sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab tu orang sangat sensitif mempertahankan Sheikh Jarrah. Orang-orang Islam daripada Baitul Maqdis ataupun daripada West Bank berundur lama tapi tidak meninggalkan Sheikh Jarrah. Kerana Sheikh Jarrah adalah satu-satu kawasan yang Salahuddin pernah singgah bersolat. Malah Salahuddin pernah mendiaminya. Jadi tinggal 26 yang tak berundur tu tuan-tuan, mereka kalah di mahkamah dalam perbicaraan pada bulan Januari tahun ini, di mana Mahkamah Tinggi Israel memutuskan bahawa kawasan tersebut adalah milik Israel. Cuma bezanya kenapa mereka menuntutnya pada 24 hari bulan Ramadan. Operasi penghalauan dilakukan pada 24 Ramadan. Jadi orang-orang yang berada di West Bank, di Sheikh Jarrah ni keluar dan ramai-ramai memprotes kerana mereka tidak menerima keputusan Mahkamah Israel. Apatah lagi Israel memutuskan dalam Mahkamah Israel mengenai satu kawasan yang sebenarnya secara demografi masih lagi berada di bawah Palestine Authorities, iaitu PA. Jadi menyebabkan 26 keluarga ni tak mau keluar. Maka berlakulah pertempuran. Tuan-tuan dan perempuan perlu faham je apa yang menyebabkan pertempuran merebak hingga sampai ke Masjid Al-Aqsa. Adalah kerana kalau saudara pergi ke West Bank, kawasannya dibina tembok. Berarti kalau daripada Bethlehem tu Baitul Laham, Bethlehem disebut dalam Yahudi, Baitul Laham disebut dalam kita orang Islam. Dari Bethlehem ataupun Baitul Laham hendak menuju ke Al-Aqsa, jaraknya hanya 8 km, tapi saudara memerlukan pas khas untuk lalu. Bagi rakyat Palestin yang berada di Baitul Laham yang lahir pada tahun 2005, mereka tak pernah langsung berjejak Baitul Maqdis kerana tidak dibenarkan. Sebab tembok yang dibina tu memisahkan, dia jadi penjara terbuka. Tembok yang tinggi tu yang saya tunjuk dalam stand apa, kalau saudara tengok di YouTube dalam lagu Khan Yunis tu, nampak saya berdiri dekat tembok dan beritahu tentang keadaan tembok tu. Tembok tu dibina merantai dan memisahkan wilayah ke wilayah. Berarti walaupun di tebing barat terdapat kira-kira 2 juta penduduk Palestin, tetapi mereka terbahagi kepada wilayah-wilayah yang satu sama lain tak dapat berkunjung. Orang Baitul Maqdis tak dapat pergi ke Baitul Laham. Orang Baitul Maqdis tak dapat pergi ke Ramallah. Orang daripada Baitul Maqdis tidak pergi ke Nazareth, tidak pergi ke Nablus dan tidak boleh juga sampai ke Jericho dan Hebron. Kerana tembok ini dipisah-pisahkan menjadikan Palestin ni berada dalam keadaan satu wilayah, satu kawasan. Tak boleh merentah. Kalau nak rentah, kena minta permit daripada Israel. Dan saya tidak akan mengeluarkan permit ni tuan-tuan, kecuali kepada mereka yang bekerja dalam sektor pelancongan. Berarti, masa saya pergi pun tuan-tuan, walaupun saya entran, visa saya adalah entran keseluruhan wilayah Palestin, tetapi harus memohon visa berasingan apabila hendak memasuki Baitul Laham untuk melawat dan menziarahi kawasan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan juga untuk melawat menara ataupun masjid Saidina Abu Bakar Siddiq, di mana Saidina Abu Bakar, saudara harus ingat Saidina Abu Bakar apabila sampai dan menakluk Baitul Maqdis. Tetapi ucapan yang dibuat kali pertama bukan di Baitul Maqdis. Ucapan yang kali pertama dibuat oleh Saidina Abu Bakar sebaik saja dia masuk dan orang Baitul Maqdis pada tahun 634 Masih, iaitu Kristian dan Yahudi Baitul Maqdis menyerah tanpa mahu berperang kerana mendengar kuatnya angkatan Islam ni. Tempat pertama Saidina Abu Bakar berucap dan menyampaikan khutbahnya yang sangat terkenal, iaitu untuk pertama kali dalam sejarah Islam tuan-tuan, daripada perang semua gereja akan diubah menjadi masjid. Tetapi oleh kerana orang-orang di Baitul Maqdis tidak berperang, maka Saidina Abu Bakar telah melonggarkan syarat dengan mengatakan dia melarang semua tentera Islam masuk dengan menggunakan kuda atau membunuh sesiapa saja yang berada dalam gereja yang tidak berperang.
Jadi di menara di depan gereja kelahiran Nabi Isa, Nefertiti tu, tempat Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam tu, dibangunkan satu masjid. Dan masjid itu adalah masjid pidato Saidina Abu Bakar. Kemudian barulah Saidina Abu Bakar sampai ke Masjid Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, kerana jaraknya hanya 8 kilometer. Dia sampai dan barulah dia menandakan masjid-masjid yang kemudiannya berdasarkan pada cerita Isra' dan Mi'raj. Jadi walaupun jarak dia 8 kilometer tu tuan-tuan, tetapi penduduk Palestin, Kristian dan Islam tidak dibenarkan merentas. Untuk pengetahuan saudara juga, sejak 2005 apabila berakhirnya intifada yang kedua, iaitu tahun 2000 hingga 2005, Israel telah mengharamkan mana-mana umat Islam berdarah Palestin berusia 40 tahun ke atas, sama ada daripada Baitul Maqdis atau mana-mana kawasan di seluruh tebing barat, diharamkan memasuki Masjid Al-Aqsa. Jadi oleh kerana pada malam kejadian tu dan dia membabitkan kerinduan orang Islam nak sembahyang, dan itulah tempat yang boleh berhimpun pun kerana telah berlaku perhimpunan tarawih, maka ramai orang bergerak dan sampai ke kawasan Masjid Al-Aqsa. Jadi itulah punca berlaku pertempuran pada malam itu kerana Yahudi bimbang perhimpunan tersebut akan mencetuskan kebangkitan. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, walaupun tuan-tuan melihat dalam apa faktor pun, ini adalah perang yang kelima. Berarti orang-orang Palestin telah matang dan tahu apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku, kerana ini adalah perang yang kelima, bermula pada tahun 67 pada tahun 87 hingga 1963. 1,000 lebih orang Palestin terkorban. Intifada yang pertama. Intifada yang kedua tahun 2000 hingga 2005. 2,000 lebih orang Palestin terkorban. Dalam serangan udara perang 2 bulan, 2008-2009 pun ramai yang terkorban. Kemudian ada lagi satu serangan pada tahun 2014. Tapi ini adalah serangan udara yang paling besar yang dilancarkan oleh Israel. Pada tahun 2014, Israel juga dapat membunuh ramai penduduk Palestin kerana mereka menjalankan tempur darat, iaitu menggerakkan pasukan kereta kebal mereka masuk, tapi hanya separuh jalan kereta kebal berundur setelah perjanjian dapat dicapai, gencatan senjata. Saya juga nak mengingatkan saudara-saudara bahawa Gaza ni dia punya sanction, dan Gaza pernah di-sanction. Itu berarti tidak menerima apa-apa bekalan, hidup dalam kurang makanan dan hidup dalam kurang keperluan. Hingga satu masa tak ada bangunan yang dapat dibangunkan oleh Gaza apabila bekalan simen dan juga bekalan peralatan pembangunan disenaraikan sebagai barang yang dilarang untuk dibawa masuk. Gaza menerima semua barangan adalah daripada pintunya di Rafah, iaitu melalui Mesir. Alhamdulillah tuan-tuan, semalam walaupun Sabtu dan Ahad biasanya Mesir menutup pintu Rafah, tapi Mesir membukanya bagi membolehkan pergerakan 10 ambulan masuk untuk membantu orang Islam yang berada di Gaza yang terperangkap. Mesir di bawah Al-Sisi mempunyai krisis dengan Hamas kerana Mesir di bawah Al-Sisi bersetuju dengan senarai yang dikeluarkan oleh FBI dan CIA bahawa Hamas telah Al-Qassam dan Hamas telah diletakkan sebagai pertubuhan penjenayah. Oleh kerana Mesir yang secara politiknya terpaksa berlindung dengan sokongan Amerika Syarikat kerana Al-Sisi adalah sebuah kerajaan rampasan kuasa. Tapi Alhamdulillah dalam kes ni tuan-tuan nampak Al-Sisi sedang memainkan peranan yang sangat penting dan kita bergantung lebih banyak. Sebenarnya kalau tuan-tuan tanya saya, antara Turki dan Al-Sisi, kita lebih banyak bergantung kepada Al-Sisi sekarang. Kalaulah Al-Sisi bijak menjalankan rundingan damai, kita boleh mengurangkan tekanan termasuk serangan darat. Apabila serangan darat dibuat tuan-tuan, Israel akan menggunakan serangan daripada modul yang sama mereka gunakan pada tahun 1982 dalam serangan Sabra dan Shatila. Kerana model yang ditinggalkan oleh Ariel Sharon adalah bekas Perdana Menteri. Model perang darat ke darat yang ditinggalkan oleh Ariel Sharon adalah menembak dan membunuh semua orang. Itu model yang mereka pakai sejak 1982 ketika Ariel Sharon menjadi jeneral dan belum menjadi Perdana Menteri. Ariel Sharon telah menyerang dengan menggerakkan angkatan daratnya, angkatan kereta kebalnya, merentas sempadan Lubnan dan masuk sampai ke Tyre. Dan kemudian menyerang Sabra dan Shatila yang menjadi kemah pelarian Palestin yang berlindung di luar daripada bumi Palestin, iaitu mereka menumpang di Lebanon. Serangan tersebut telah membunuh 3,000 orang lebih, dan itulah modul yang ditinggalkan oleh Sharon sebagai pemimpin tentera sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Modul itu diguna pakai, iaitu tembak daripada kanak-kanak dalam buaian hinggalah orang tua yang buta matanya. Sebab itu saudara saya bagi tahu, kata sekiranya serangan darat dilaksanakan, kita akan melihat angka korban yang lebih besar, terutama di kalangan orang awam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berterima kasih kerana ramai orang
Saya rasa ini adalah yang terbesar kerana tahun 80, ketika intifada yang pertama 1987 hingga 1993, media sosial belum ada. Waktu intifada yang kedua, 2000 ke 2005, Facebook belum ada kerana Facebook bermula 2008. Ketika serangan Disember 2008 hingga Januari 2009, tak begitu banyak yang dikongsikan orang di media sosial. Ketika serangan perang 2014, ada perkongsian tapi tak banyak kerana kekurangan kesedaran. Barangkali kerana kali ini serangan berlaku pada bulan Ramadan dan penguasaan orang Islam dalam Facebook dan juga media sosial meluas. Jadi perkongsiannya jadi banyak. Dan berhati-hati tuan-tuan kerana ramai orang-orang yang menjalankan kempen melalui Facebook telah mengalami sekatan penggunaan Facebook. Ini termasuk juga sahabat kita, iaitu satu-satu rakyat Malaysia yang kini berada di Palestin, iaitu Muhammad An-Nuri Kamaruzaman, iaitu Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Malaysia Gaza. Dia berkahwin dengan seorang wanita Gaza. Kisah dia pun menarik tuan-tuan. Dia apabila dia sampai ke Gaza dan menjalankan misi kemanusiaan pada tahun 2013, maka dia memilih untuk tinggal di Gaza. Dia menjaga seorang anak yatim yang menjadi pembantunya yang berusia 11 tahun. Kemudian dia bertemu dengan ibu anak yatim itu dan kemudian dia ingin mengahwininya. Tak mudah bagi orang Palestin untuk menerima seorang Malaysia dan tak mudah juga bagi ibu An-Nuri untuk menerima anaknya mengahwini seorang wanita balu daripada Al-Qassam ni. Kerana suaminya adalah Syahid Al-Qassam. Tapi saudara kita ni, An-Nuri ni telah berkahwin dan memelihara 5 anak yatim. Dan An-Nuri satu-satu yang berada di sana dan Facebooknya juga di-sekat. Saya tak pasti sama ada dia dapat daftar Facebook baru kerana dalam sekatan sekarang, elektrik hanya ada di Palestin 8 jam. Saya jangka esok atau lusa kerana sekatan arang batu ataupun sekatan barang bahan bakar. Kerana mereka menggunakan bahan elektrik di Gaza adalah bahan bakar. Dan Israel sekarang menghalang sebarang kemasukan bahan bakar. Berarti keupayaan elektrik, kalau kata Nuri dalam live dia yang terakhir ni, kemungkinan hanya 3 jam saja. Dan begitu juga hari ini sepatutnya semalam ataupun 2 hari lepas sepatutnya Heliza Helmi juga akan membuat cross live dengan seorang daripada rakannya di Palestin. Tapi Facebooknya diblok. Kita pun akan buang live ni. Saya hanya stream ini untuk eksklusif pada anda semua je. Kerana lepas live ni kita akan buang kerana semua bentuk propaganda dan semua bentuk kata-kata yang bersifat anti-Israel ataupun lebih berat lagi adalah sekiranya pro Al-Qassam akan menyebabkan anda akan diaktif ataupun anda akan menerima larangan untuk live selama sebulan. Itu yang Facebook lakukan sekarang. Jadi kami pun berhati-hati untuk berkongsi dengan anda bagi membolehkan kita terus berkomunikasi secara bijak. Itu saja yang saya brief, walaupun anak bah saya brief dulu isu semasa. Nadir An-Nuri telah melancarkan Facebook baru dia. Dia menggunakan nama yang sama, Nadir An-Nuri. Nadir An-Nuri 2. Saudara boleh follow je Nadir An-Nuri 2. Kerana Nadir An-Nuri 2 adalah Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Kita dah naik nombor akaun Cinta Gaza Malaysia tak? Bagi anda yang nak menderma malam ni, kalau anda tak mau lock semua barang-barang yang saya akan lelong pada malam ni, tuan-tuan boleh menderma terus saja kepada Persatuan kepada Cinta Malaysia Gaza dengan akaun Maybank ni, kerana COO-nya di sini, Persatuan Cinta Gaza ni, kerana CEO-nya di Gaza, COO-nya di Malaysia. Berarti derma kerana saya fikir kata wang adalah perkara yang paling penting. Tuan-tuan, di mana-mana berlaku pun sama seperti model yang kami gunakan ketika berada di Aceh. Tunai adalah penting. Kerana kita hantar tunai, dia akan menggerakkan ekonomi tempatan. Berarti orang-orang di Palestin tidak memerlukan beras atau apa bentuk. Mereka memerlukan tunai. Dan saya jamin tu ada keyakinan bahawa dalam apa jua keadaan pun, Al-Sisi tidak akan menutup pintu sepadan Malaysia. Walaupun Al-Sisi belum mengeluarkan sebarang kenyataan, tuan-tuan. Tapi saya fikir akan mencetuskan krisis di mana Al-Sisi mempunyai potensi yang lebih tinggi berbanding Turki. Dalam kes ini saya fikir kata Al-Sisi akan mempunyai potensi yang lebih tinggi daripada Turki dan Iran untuk memberi tekanan kepada Israel. Dan saya percaya tuan-tuan, sekiranya Al-Sisi memberi lampu hijau, kebangkitan di Mesir juga akan berlaku. Berarti rakyat Mesir mempunyai solidariti yang luar biasa dengan orang Palestin. Kerana selama ini waktu orang keluar selain daripada pintu Rafah, tuan-tuan, beribu-ribu lubang bawah tanah
yang sebelum ditutup oleh RCC. RCC tutup tu, tapi lubang-lubang tu ada. Dan kebanyakan saluran lubang bawah tanah tu tidak diketahui oleh tentera Zionis. Sekiranya RCC membuka kembali terowong-terowong bawah tanah, ratusan, ribuan terowong yang dibina sejak tahun 60-an tu, ia boleh memudahkan bekalan makanan dibawa masuk. Jadi untuk pengetahuan saudara juga, kalau saudara tanya kepada saya kenapa Israel tidak melancarkan serangan yang GANS, iaitu pegawai jurucakap tenteranya umumkan 9 pagi pada raya pertama, adalah kerana kata dua daripada RCC. Jadi rundingan masih berjalan pada raya pertama, raya kedua, tapi mengikut laporan intelijen Al Jazeera, tiada keputusan dicapai. Kerana saya fikir kata permintaan Israel untuk rundingan ini, Israel hanya akan menghentikan serangannya sekiranya Hamas bersetuju menyerahkan sejumlah nama pegawai-pegawai kanan Hamas yang disyaki terlibat dengan Brigade Al-Qassam. Saya tak fikir kata Mahmud Ismail Haniyeh, Hamas, pemimpin Hamas akan sanggup menyerahkan orang-orangnya. Dan saya fikir kata perang ni mungkin berlarutan panjang. Dan untuk pengetahuan saudara juga bahawa Jerman dan Austria telah menyatakan sokongannya kepada Israel dalam kes ni. Amerika belum menyatakan pendirian yang tegas, tetapi semalam telah mengumumkan 16 juta USD diluluskan bagi projek bantuan segera kepada Israel dalam pakej 103 juta USD yang diluluskan secara berperingkat-peringkat hingga tahun depan. Ini fakta, tuan-tuan, kita kena kongsi fakta secara adil. Semalam telah diluluskan pakej yang pertama 16 juta daripada total pakej 103 juta yang akan dibekalkan oleh Amerika untuk keperluan kecemasan dan kemanusiaan di Palestin. Okey, walaupun kita dah anabah, saya rasa kita dah pergi pada isu semasa banyak-banyak. Jadi saudara boleh follow, dan kalau Nuri dah buka anda boleh follow channel Telegram dia. Telegram juga fakta yang menarik untuk anda berkongsi supaya anda muat naik perkara yang tepat. Saya faham kegarahan semua orang untuk menyatakannya, tapi saya bagi tahu kata dengan merujuk kepada 4 peperangan besar, termasuk 2 intifada dan 2 perang terbuka. Untuk pengetahuan anda, sekiranya Israel melancarkan serangan darat, saya percaya 2/3 daripada Gaza akan musnah. Macam ni, tuan-tuan, melihat fakta jihad, lihat satu fakta, itu fakta jihad. Orang Palestin ni tak payah sebut lah, tuan-tuan. Dia lahir daripada perut ibu dia, perkataan pertama mereka belajar adalah jihad. Cuma kita nak melihat fakta-fakta terutama tentang kanak-kanak, wanita. Kerana kanak-kanak sekarang berlari dan sedang berlindung di beberapa tempat yang dimiliki oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu, United Nations. Tapi dalam sejarah di Beirut, tuan-tuan, gudang makanan United Nations pernah dibom oleh Israel. Walaupun digazetkan sebagai gudang, dan pada waktu itu ramai kanak-kanak daripada orang-orang Islam Beirut lari dan bersembunyi di kawasan yang ada bendera United Nations. Tapi pada satu malam ketika saya berada di hotel di Alhambra, dan saya nampak 6 fighter jet lalu, dan siang besok kita bagi tahu salah satu adalah gudang makanan. Kerana Yahudi dia akan bom gudang makanan kerana dia nak melumpuhkan penghantaran makanan ke kawasan perang. Kerana pada waktu itu, tuan-tuan, oleh kerana Hezbollah dalam perang tahun 2008, Hezbollah berada di selatan. Tak boleh masuk kerana sempadannya adalah Israel. Jadi orang, semua konvoi kemanusiaan masuk daripada Syria, dia akan singgah di Beirut. Daripada Beirut lah makanan dibawa masuk sampai ke kawasan milik Hezbollah melalui Sidon, Tyre, semua tu. Israel menggunakan bom 50 ton memusnahkan semua jambatan dan lebuh raya hingga makanan tu stuck dan tak dapat diagihkan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, apabila ramai yang lari daripada kawasan perang berlindung dalam bangunan gudang makanan, Israel mengebomnya walaupun dia tahu bangunan itu digazetkan sebagai bangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jadi sekarang di Palestin, tuan-tuan, kanak-kanak disusut dan dibawa ramai-ramai dengan wanita untuk berada di semua sekolah dan di mana semua pusat yang digazetkan sebagai milik United Nations. Sama ada di bawah UNICEF, di bawah World Food Bank, World Food Organization, di bawah United Nations ni, semua berlindung di situ. Buat masa sekarang. Jadi itu yang saya boleh update saudara untuk saudara tahu hari ni. Kerana panjang kalau kita nak pergi ke Anabah tu, saya boleh bagi tahu kata untuk saudara ingat hari ini adalah genap 73 tahun Israel menjarah bumi Palestin, bermula daripada 15 Mei 1948. Orang Israel meraihkannya pada 12 Mei. Sebab itulah serangan besar-besaran dibuat pada 12 Mei. Kerana Israel meraihkan hari negara mereka ditubuhkan pada 12 Mei.
iaitu ketika gerakan bersama British disusun. Israel meraihkannya pada 12 hari bulan Mei. Okey? Setiap tahun orang Islam mula meraihkannya, orang Islam mula mengenang An-Nakbah hanya pada tahun 1998 apabila Presiden Yasser Arafat mengatakan kepada dunia 15 hari bulan Mei adalah hari An-Nakbah, hari kesedihan. Dia minta seluruh dunia mengenangnya bagi membolehkan penduduk dunia sedar ketika sejarah dah berlarut panjang dan orang tak faham bagaimana Palestin ni jatuh, tuan-tuan. Jadi Yasser Arafat telah mengisytiharkan hari An-Nakbah, hari di mana digalakkan semua orang bercerita mengenai peristiwa jatuhnya Palestin. Saya pun, tuan-tuan, live hari ini walaupun cuti. Kerana selalunya pada hari 15 hari bulan Mei ni, tuan-tuan, pagi saya akan memberi ceramah di masjid kampung Abdullah Baginda di Sungai Merab. Selalunya sebelah malam saya akan berkongsi dengan video dan juga dengan cat semua slide. Selalunya di masjid Khalid bin Walid di IPK, Pejabat Polis Kontijen di Shah Alam, Selangor, IPK Polis. Tapi tahun ni sebab tak boleh pergi ke masjid-masjid yang bertahun-tahun saya buat, saya stream dengan saudara untuk mengingatkan saudara. Tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini bermula subuh 140,000 orang orang Yahudi yang menerima bantuan persenjataan daripada British. Kerana selepas Perang Dunia Kedua, tuan-tuan, British telah memilih untuk menguasai wilayah yang ditinggalkan oleh pasukan yang kalah. Itali kalah, dia tinggalkan. Jadi empire, jadi dibahagikan kawasan. Palestin ni jatuh di bawah pentadbiran British. Manakala Lebanon tu jatuh di bawah pentadbiran Perancis. Jadi, tuan-tuan, walaupun dia berada di bawah pentadbiran British, Palestin pada waktu itu dirujuk sebagai milik Kerajaan Arab Saudi. Tapi oleh kerana tahun 40-an, tuan-tuan, keadaan tak terurus. Kerajaan Arab Saudi, King Arab Saudi pada waktu itu tak pernah tahu bahawa secara sedikit-sedikit British telah membawa masuk pendatang Yahudi daripada Eropah kerana Yahudi dibunuh banyak di dalam Perang Dunia Kedua. Okey, kerana ada pula resolusi Balfour 1917 yang lebih awal daripada sebelum tu, di mana United Kingdom telah bersetuju untuk mengusahakan sebuah negara Yahudi bagi masyarakat Yahudi dunia yang tak punya negara tu, tuan-tuan. Jadi dia bawa masuk. Jadi pada 12 hari bulan mereka telah merancang satu gerakan di mana mereka yang dibekalkan senjata oleh Sir Herod Templar. Herod Templar ni, tuan-tuan, yang mati dia tembak komunis tu, di tahun Templar tu. Templar tu jadi pesuruh jaya British di Malaysia kerana naik pangkat. Templar sebenarnya lah orang yang menjadi mastermind di bawah pembinaan sebuah negara Yahudi ketika Templar menjadi pesuruh jaya British di Palestin. Dia merancang dengan membekalkan senjata dan menyerang pada 12 hari bulan dan 14 hari bulan Mei ke atas 578 buah kampung daripada Haifa tu, di sempadan tu. Dia halau semua orang Islam keluar daripada perkampungan. 470 lebih kampung dirampas sama sekali, manakala kampung-kampung lain dibakar. Pada waktu itu 800,000 orang Yahudi telah dihalau keluar, 800,000 orang Islam telah dihalau keluar, berlari dan kemudiannya berlindung di West Bank. Manakala yang tinggal tu dihimpitkan di Gaza. Waktu tu di West Bank belum lagi milik Israel. Kerana Israel menyerang West Bank, nanti pula kita akan cerita bila 5 hari bulan Jun. Kerana perang tu bermula 5 Jun hingga 10 Jun. Yang dipanggil Perang Yom Kippur, Perang 6 hari tahun 1967. Panjang lagi cerita dia. Saya cerita dulu An-Nakbah. Jadi bila An-Nakbah ni dihalau, itulah juga berlaku dalam story yang saya tulis tentang Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin berusia 11 tahun. Dia dan keluarganya terpaksa meninggalkan Ashkelon dan lari, dan kemudiannya dikumpul orang Islam ni berada di Gaza. Itu membentuk Semenanjung Gaza, kawasan yang terkepung. Kawasan yang lain semua diambil. Jaffa City adalah nama ibu kota lama ketika Islam berkuasa di Palestin. Apabila Palestin naik, dia teroka satu bukit. Tal bererti bukit, Aviv bererti musim bunga. Itu bentuknya Tal Aviv, bandar musim bunga. Jaraknya tak jauh, 2 ke 3 kilometer daripada bandar lama Jaffa City yang menjadi ibu kota Palestin ketika Empire Osmania. Jadi saya share pada saudara untuk mengenang bagaimana pada hari inilah orang Palestin mula dihalau dan kehilangan tanah airnya dalam satu agenda yang dibentuk oleh British dan juga Israel. Agenda yang mereka laksanakan pada tahun 1918 adalah agenda yang mereka rancang pada tahun 1917, iaitu dalam satu resolusi di mana Parlimen British secara senyap telah mengeluarkan resolusi dalam apa jua keadaan mereka menyokong orang-orang Yahudi untuk memiliki negaranya sendiri. Walaupun dalam resolusi itu British mencadangkan negara Yahudi dibina di Zimbabwe, tetapi kumpulan Yahudi Ortodok dan kumpulan Yahudi Ultra Zion ni tetap menganggap bahawa tanah air mereka adalah
merujuk kepada Baitul Maqdis. Itu beza dia, dan kemudiannya lepas Perang Dunia Kedua peluang itu datang. Selepas 31 tahun resolusi Balfour barulah datang peluang, di mana apabila British menjajah kawasan Palestin selepas Perang Dunia Kedua kerana mereka menang perang, dan waktu yang sama British tak mampu mentadbir empire dia. Macam mana dia merdekakan India tahun 47, dia merdekakan Myanmar, Burma pada tahun 48. Dia juga melepaskan pegangan dia di Asia Barat. Tapi kerana dia bimbang, sekiranya tidak ada zon penampan yang menjadi proksi barat di Asia, kerana dia bimbang di Asia Timur, kerana dia bimbang seperti kebangkitan Empire Osmania, maka dia telah bersetuju secara strateginya orang Yahudi dibenarkan membentuk sebuah negara Israel sebagai negara zon penampan. Itulah bermulanya sekarang, tuan-tuan, kenapa Israel sentiasa menerima sokongan orang-orang di Barat. Dia menerima sokongan UK, dia menerima sokongan Amerika. Kerana sekiranya orang Islam ingin membina empire-nya semula Osmania yang kuat tu, yang berfungsi di Turki, bererti Barat mempunyai zon penampan, iaitu Israel. Sebab itulah Israel diberi apa saja kekuatan persenjataan sebagai penampan sekiranya ada kebangkitan Islam berlaku di Asia Barat, maka ia akan menjadi barisan depan adalah proksi mereka, iaitu Israel. Jadi tak heran, tuan-tuan, kalau Israel memiliki sekarang, kalau kata 150 kepala peluru berpandu, peledak nuklear ni, walaupun ada intelijen mengatakan 250, tapi fakta yang paling rendah mengatakan 80 dan fakta yang paling tinggi mengatakan 400. Itu yang saya boleh update, so saya rasa tak ada Q&A dah kot.